Hai, sebagai guru tuition, kita nak meningkatkan kemahiran mengajar. Kerana apabila kita meningkatkan kemahiran ini, tidak saja ini akan membuat kita lebih membantu pelajar untuk belajar dengan berkesan. Selain daripada itu, kita akan dapat meninggikan kadar bayaran kita, kerana semakin kita mahir, semakin kita berpengalaman, semakin berkesan, kita akan membantu pelajar. Jadi dalam video ini kita akan mengatakan apakah 9 tip untuk memantapkan kemahiran mengajar. Mari kita bermula. Hai, jadi tip yang pertama adalah meningkatkan kemahiran mengajar dengan cara mengajar yang berbeza. Maksud saya, ada 3 jenis pelajar yang menerap pelajaran yang kita nak ajarkan. Ada yang boleh mengingatkan pelajaran itu menerusi apa yang kita kata. Ini dipanggil auditory. Yang kedua adalah visual. Pelajar itu mereka ingat, mereka belajar melalui penglihatan. Dan lagi satu jenis adalah pelajar yang belajar melalui kinestetik. Ini bermakna mereka belajar melalui emosi, pergerakan. Jadi kita akan cakap 3 style untuk mengajar pelajar yang tertentu. Jika kita tengok bahawa pelajar yang belajar menerusi penglihatan, visual, jadi kita semasa kita mengajar, kita boleh menggunakan gambar-gambar yang menarik atau yang berwarna-warni, dan image-image yang berwarna-warni ini semua akan membantu mereka lebih dengan lebih berkesan untuk mendapat poin pelajaran yang kita nak ajar. Dan untuk yang kedua, iaitu dengan pelajar yang belajar dengan lebih berkesan menerusi pendengaran. Seperti saya ialah auditory oriented. Maksudnya saya lebih senang belajar melalui pendengaran. Dengan cara ini, apabila kita bercakap dengan nada suara atau alunan suara yang lemah lembut dan dengan terang, ini akan membantu mereka untuk belajar dan mengingat poin-poin yang kita nak tujukan kepada mereka. Yang ketiga adalah kinestetik. Jadi murid seperti ini mereka belajar dengan lebih berkesan melalui pergerakan atau melalui perasaan, emosi. Sebagai contoh, apabila kita mengajar mereka mata pelajaran sains, dengan mata pelajaran sains ini adalah baik untuk menunjuk alam sekitar kita. Mereka boleh jalan ke taman, mereka boleh lihat daun-daun dan apa yang terdapat, perasaan pada masa itu yang menarik yang mereka dapat. Mereka menikmati pemandangan pada masa itu, dan kita boleh menjalankan eksperimen-eksperimen yang tertentu. Ini akan membantu pelajar ini. Jadi apabila kita tahu apakah style mereka, bagaimana mereka boleh menerap pelajaran, kita menggunakan style yang tertentu, dan ini memang boleh membantu mereka belajar dan menerap pelajaran dengan sangat berkesan. Mari kita tengok tip yang kedua adalah dengan meningkatkan skill komunikasi kita. Kita akan tengok 2 faktor di sini. Faktor yang pertama adalah pendengaran, yang kedua adalah dengan berhenti sejenak, atau kita panggil bahasa Inggeris ini pausing. Okey, mari kita cakap faktor yang pertama ini, pendengaran. Dengan pendengaran, oleh kerana sebagai tutor kadang-kala kita rasa cemas atau kita rasa nervous kan, dan oleh kerana itu
kita mungkin susah untuk mendengar. Kita mungkin akan seperti seorang lecture saja, seorang pensyarah kan, selalu bercakap saja. Tetapi jika kita boleh cuba mendengar apabila kita tanya soalan. Soalan bukan soalan yang mendapat satu respon yang ya atau tidak. Soalan-soalan yang open-ended, seperti bagaimana kamu faham apa yang kamu fikirkan, atau apa yang kamu faham, mengapa, bila. Apabila kita guna soalan-soalan seperti ini, kita akan mendengar, memberi masa untuk pelajar itu untuk menjawab. Dan dengan cara ini kita boleh tahu apa yang terpahat dalam diri atau hati mereka, perasaan mereka tentang sesuatu ajaran, adakah mereka setuju, tidak setuju, dan kita boleh mengenal pasti apakah langkah-langkah yang perlu digunakan supaya kita boleh membantu mereka dengan lebih berkesan. Itu ialah faktor yang pertama. Yang kedua adalah dengan pausing atau berhenti sejenak. Ya, oleh kerana sebagai mungkin tutor yang baru, kita sangat cemas semasa kita nak membantu seorang pelajar kita, dan mungkin kita akan susah untuk berhenti sejenak. Apabila kita tanya satu soalan, kita perlu memberi masa yang mencukupi untuk pelajar menjawab, kerana setiap pelajar tidak sama. Ada pelajar yang jawab dengan sangat cepat, ada yang lebih malu. Mereka perlu lebih masa untuk menjawab soalan. Jika kita mendengar, kita bertanya soalan, dan selepas itu kita cuba berhenti sejenak dan memberi mereka masa untuk menjawab. Dengan ini kita boleh benar-benar tahu apakah, seperti yang telah dijelaskan tadi, apakah luahan hati mereka, apa yang mereka faham tentang subjek yang kita nak ajarkan. Dan dengan cara ini kita boleh tahu bagaimana kita boleh menggunakan soalan-soalan yang berkaitan untuk membantu mereka faham subjek itu secara keseluruhan. Yang ketiga adalah good preparation atau persediaan yang rapi. Ini adalah satu perkara yang amat basic atau sangat penting untuk seorang pengajar. Apabila seorang pengajar mereka pergi ke pelajaran itu, sebelum mereka pergi ke sana, mereka membuat persiapan yang baik. Apabila mereka pergi ke sana, mereka boleh mengajar dengan prestasi yang tinggi, dengan cara yang yakin, dan ini akan membantu pelajar mereka untuk faham lesson itu dengan begitu baik. Jadi yang keempat adalah memberi pujian. Ya, oleh kerana untuk sesetengah daripada kita mungkin latar belakang kita daripada keluarga yang mungkin malu untuk memuji apa yang kita buat yang betul, atau sesuatu yang kita usahakan, apa yang kita sering atau kita kurang dipuji oleh orang. Oleh kerana itu kita berasa susah untuk memuji orang lain. Jadi ini sesuatu yang normal berlaku kepada banyak orang. Tetapi apabila seseorang menerima pujian, mereka akan merasa sangat baik tentang perkara ini, dan ini akan membuat mereka lebih yakin dan lebih menikmati pelajaran yang mereka nak belajar ini. Jadi dengan memberi rekomendasi atau pujian yang ikhlas kepada pelajar kita, ini akan memang membantu mereka untuk belajar dengan baik.
Cara yang kelima, iaitu kita perlu embrace teknologi. Oleh kerana bukan seperti dulu apabila kita remaja atau semasa kita di sekolah, kita mungkin tidak guna handphone atau guna tablet atau guna laptop, kan? Kerana pada masa itu kita memang tidak guna. Tetapi sekarang ialah zaman moden di mana teknologi yang sangat canggih, ada robot, dan sangat biasa untuk murid-murid hari ini. Mereka ada handphone, mereka ada semua gadget-gadget yang berteknologi teknologi tinggi. Jadi sangat penting untuk kita sebagai pengajar untuk memastikan bahawa kita memajukan diri untuk memahami bagaimana kita boleh menggunakan teknologi untuk membuat mutu pengajaran kita lebih tinggi. Jadi ini bermaksud bahawa apabila kita nak ajar murid-murid kita menggunakan rujukan-rujukan yang sampingan daripada atau bahan rujukan daripada Google. Kita boleh masuk ke dalam Google, buat satu search, dan kita boleh membuat kajian-kajian yang tertentu supaya kita mempunyai bahan-bahan tambahan untuk membantu memantapkan mutu pelajaran kita, dan lebih penting untuk memastikan bahawa pelajar itu boleh memahami pengajaran itu dengan lebih berkesan. Ada banyak alat-alat di dalam Google, di dalam internet yang kita boleh buat kajian, seperti dengan dalam banyak tool multimedia seperti video, audio files dan sebagainya. Jadi kita boleh menggunakan semua tools yang ada. Banyak yang boleh dapat secara percuma. Jadi ini memang boleh membuat kita mengajar dengan lebih baik, kerana kita sekarang hidup pada masa yang sengsara, kan, semasa COVID-19 pandemik ini. Jadi jika kita sebagai home tutor, kita selalu ajar secara perseorangan di rumah-rumah kediaman murid kita masing-masing. Kita perlu jadi lebih versatile. Maksudnya kita perlu fleksibel sikit. Bukan saja kita boleh buat home tutor, kita boleh buat online tutoring juga. Kerana online tutoring sekarang sangat market yang sangat besar. Dan yang keenam adalah kita boleh semasa mengajar, kita boleh gunakan cara yang sangat senang untuk atau mudah difahami. Kadang-kala kita gunakan perkataan-perkataan yang susah difahami, dan mungkin ini akan buat kita nampaknya macam seorang yang sangat yang sangat faham, atau seorang yang sangat berpengetahuan tinggi apabila kita menggunakan penggunaan perkataan yang susah difahami. Dan tetapi apabila kita menggunakan perkataan yang senang difahami, ini boleh membantu semua golongan, semua murid daripada pelbagai latar belakang untuk memahami pengajaran kita. Sebagai contoh, daripada menggunakan perkataan perasaan saya tersinggung, daripada menggunakan perkataan perasaan tersinggung, kita bolehkan susah hati. Ini lebih senang untuk faham, kan? Lagi satu contoh ialah daripada menggunakan perkataan objektif. Apakah objektif ini? Kita boleh gunakan perkataan yang lebih senang difahami seperti tujuan. Apakah tujuan yang soalan ini? Jadi tip nombor 7 adalah untuk membuat pelajaran kita secara praktikal. Jika kita lebih daripada membantu pelajar kita faham tentang konsep-konsep seperti matematik, formula di dalam matematik, jika kita boleh menunjuk mereka secara
praktis, secara praktikal mereka boleh menggunakan dalam kehidupan mereka seharian, atau apabila mereka sudah cukup umur untuk bekerja. Ini ada satu cara yang sangat berkesan. Sebagai contoh, apabila kita mengajar mereka matematik tentang formula, sebagai contoh tentang peratusan, okey, dan jika kita cakap kamu guna peratus ini apabila pergi shopping, kamu nak cari diskaun untuk satu produk, harganya kamu boleh cari apakah diskaunnya. Kita boleh menggunakan peratus atau peratusan. Atau apabila kamu sudah besar dan bekerja dan perlu membayar cukai setiap tahun, apabila taksiran tahun untuk percukaian sudah datang, dengan menggunakan formula peratusan boleh tahu apakah cukai yang dikenakan. Tip nombor 8 adalah untuk subjek yang perlu menggunakan daya peringatan, seperti biologi atau dengan formula, iaitu matematik. Ya, kerana formula seperti matematik ada banyak formula. Biologi pun ada banyak term yang digunakan. Jadi untuk membantu mereka untuk ingat semua ini adalah berkesan untuk selalu membuat seberapa banyak praktis atau latihan yang boleh. Ya, oleh kerana itu apabila saya mengajar pelajar saya matematik, saya selalu memberi mereka banyak latihan supaya mereka boleh ingat. Kerana walaupun kita sudah mengajar mereka semua formula yang tertentu, apabila peperiksaan datang, mereka memang lupa kerana mereka cemas, mereka khawatir, mereka tidak yakin. Mereka pada masa itu, saat itu mereka lupa. Jadi memang mereka akan rasa kecewa, kan? Tetapi apabila kita mengajar mereka, memberi banyak persediaan dan latihan dan banyak homework kita bagi mereka, dan apabila tiba masa pemeriksaan, mereka okey. Kerana cara yang ke-9 untuk membantu meningkatkan kemahiran kita sebagai pengajar adalah meminta feedback daripada ibu bapa dan murid-murid kita. Jadi apabila kita dapat mereka punya pandangan tentang cara kita mengajar, kita boleh tahu apakah perkara yang kita buat betul atau baik untuk mereka, apa yang mereka tidak suka, apa yang kita perlu buat supaya boleh meningkatkan cara kita mengajar anak-anak mereka kepada pelajar kita. Dan apabila kita minta feedback daripada ibu bapa, daripada pelajar, kita boleh tahu apa yang kita perlu usahakan dan bagaimana kita boleh membantu mereka dengan lebih berkesan. Jadi ini adalah 9 tip yang kita boleh gunakan, dan apabila kita guna tip-tip ini dengan baik, kita boleh membuat pengajaran kita lebih personal, lebih customized. Jadi kita boleh menggalakkan pelajar-pelajar itu secara individu. Jadi ini adalah kamu sudah dapat manfaat daripada 9 tip ini. Sila subscribe, sila share, sila like jika boleh, dan kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Jumpa lagi.